Okay, and then yang kumpulan kedua kecerdasan pelbagai. Manusia mempunyai berbagai kecerdasan ya pelajar. Soalan ini saya tanya dalam you punya forum ya, sebab saya ikut CLO itu untuk menjawab course learning outcome yang kedua. Jadi saya ikut performa, kalau you rujuk balik performa, ini terdapat dalam CLO 2. Okay, sebab itu saya masukkan soalan ini. Sebab itu soalan forum ni saya beri lambat sikit ya, sebab saya nak ikut sesuai dengan performa. Kalau kita lihat performa kita ya dalam MyGuru, kecerdasan pelbagai ini ditanya dalam CLO kedua. Okey, kecerdasan pelbagai silakan ya sebelum saya ulas kemudian ya. Silakan kecerdasan pelbagai. Apa yang pelbagai kat sini ya? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Okey. Tak perlu lama sangat ya. Okey, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang kecerdasan kepelbagaian. Okey, kecerdasan ni ialah kebolehan seseorang individu itu berfikir atau menakul dalam usaha dirinya untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ini adalah menurut Piaget. Okey, pada tahun 1983, Harvard Gardner telah mengasaskan satu teori yang berkaitan dengan kecerdasan. Dan pada mulanya teori kecerdasan ini mempunyai hanya 7 kecerdasan, tetapi pada 1999 terdapat penambahan 2 lagi ke dalam teori ini. Next. So konsep teori kepelbagaian kecerdasan ini adalah kepakaran kecerdasan manusia seharusnya mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah, untuk menangani masalah dengan tempat dan masa serta menghasilkan output yang efektif. Maksudnya setiap manusia ni dia boleh menyelesaikan masalah dan kecerdasan ni adalah sesuatu yang boleh dipelajari dan dia sentiasa berubah-ubah. Maksudnya seseorang individu tu tak semestinya hanya tahu satu benda sahaja, tapi kalau dia berusaha untuk pelajari benda tu, dia boleh tahu benda tu. Next. Okey, terdapat 9 jenis kecerdasan iaitu logical matematik, kinesthetic, intrapersonal, visual ruang, music, naturalist, linguistik, interpersonal dan juga spiritual. Boleh kuat sikit suara pelajar? Kuatkan sikit suara boleh? Okey. Yang pertama adalah kecerdasan logical matematik. Logical matematik ni adalah sesuatu berkaitan dengan logik, abstrak, penakulan secara didaktif serta berfikir secara konseptual. Dia mempunyai kemampuan dalam menggunakan angka dengan baik dan seseorang yang mempunyai kecerdasan logika matematik ni juga dia memahami dan dia suka akan matematik dan juga dia suka bertanyakan soalan jika mereka tidak faham sesuatu konsep ataupun sesuatu fenomena. Dan mereka ini juga boleh menyelesaikan masalah matematik dengan cepat serta suka menggunakan komputer. Ini adalah antara ciri-cirinya lah. So, aktiviti pembelajaran, mereka lebih suka membuat pengiraan dan juga menganalisis maklumat. Okay, next. Okay, yang kedua adalah kecerdasan visual. Kecerdasan visual ni ialah keupayaan untuk memahami ruang. Ciri dia adalah suka subjek yang melibatkan peta, carta dan suka melukis. Contohnya adalah seperti geografi ataupun membuat sesuatu analisis. Okay. Kemudian kecerdasan interpersonal iaitu kemampuan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang lain dan kumpulan lain. Mereka mudah menyesuaikan diri dengan orang lain serta menjadi pendengar yang baik dan aktiviti pembelajaran adalah dalam kumpulan ataupun program mentor-mentee. Mereka lebih suka untuk bercakap dan mengajar kerana mereka mempunyai skill berkomunikasi yang sangat baik. Seterusnya saya akan serahkan kepada Ziling. Selamat sejahtera. Sekarang saya akan tentang kecerdasan intrapersonal. Okay, yang kecerdasan ini adalah dimiliki oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang diri sendiri yang melibatkan perasaan, niat, maklumat hidup. Okay, kecerdasan ini suka dinilai kepada orang yang mengada kecerdasan ini. Dia boleh kebolehan untuk berdikari, suka bersendirian, memiliki keyakinan diri yang tinggi
dan memberi reaksi dan pendapat yang bernas pada sesuatu topik. So, aktiviti pengajaran yang boleh dijalankan ialah aktiviti membuat refleksi diri, aktiviti pilihan mereka sendiri, pilihan tema dan warna. Next slide. Selain itu, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ialah kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan idea dan perasaan. So bagi orang yang mengadakan kecerdasan ini, dia mahir dalam bidang sukan, seni. Contohnya menari lah. Okay. Aktiviti pembelajaran ini boleh menjalankan aktiviti senaman. Seterusnya ialah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini ialah kaitkan dengan kata-kata, lisan atau bertulis pembacaan bahasa. Bagi pelajar yang mengadakan kecerdasan ini, mereka suka menulis, bercerita, mempunyai ingatan yang baik pada nama, tempat, tarikh dan lirik. Okay, so bagi aktiviti pembelajaran, mereka boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dalam bentuk puisi, iaitu puisi bina dan deklamasi, pembahasan dan forum. Next ialah kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang maksud kecerdasan ini ialah dimiliki oleh mereka yang berminat pada alam semula jadi. Bagi pelajar yang mengadakan kecerdasan ini, mereka boleh mengenal pasti haiwan, tumbuhan, gemar meneroka alam flora dan fauna, suka menanam pokok. Mereka boleh menjalankan aktiviti pembelajaran di luar kelas, contohnya kutip daun dan sebagainya, lawatan ke hutan simpan dan nursery dan nama pokok jenis bunga. Okay, bagi kecerdasan musikal, iaitu kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Mereka boleh bermain alat muzik, faham not-not alat muzik. Mereka juga boleh menjalankan aktiviti mencipta lirik, menggunakan kaedah lagu untuk mengingat. So bagi seseorang guru haruslah memahami pelajar yang mempunyai kecerdasan ini supaya mereka dapat menyesuaikan pelajar tersebut dengan kaedah pengajaran serta aktiviti-aktiviti pembelajaran yang digemari dan tidak membosankan mereka. Okay, next slide. Okay, kecerdasan spiritual. Okay, bagi kecerdasan ini adalah dimiliki oleh mereka yang mempunyai kepekaan dan upaya untuk menjawab soalan berkaitan dengan mewujudkan manusia dan kematian dan realiti kehidupan. So bagi pelajar yang mengadakan kecerdasan ini, mereka mempunyai ciri-ciri yang taat kepada ajaran agama masing-masing, berminat belajar hal-hal agama. So bagi mereka boleh menjalankan aktiviti pembelajaran melalui perbincangan yang diskusi ilmu dan membaca Al-Quran. Okay, sekian, terima kasih. Itu saja daripada grup kami. Okay, thank you Tanzilin. Siapa lagi saya? Myra ya? Myra kan? Ya saya. Okay, thank you. Beri tepukan pada mereka ya. Mereka dah siapkan slide. Okay, anda boleh minta daripada mereka lah kalau mereka boleh share ke slide ini dengan rakan-rakan anda. Thank you so much ya. Boleh ke? Boleh dah, boleh. Okay, saya minta kumpulan bentang dulu, lepas tu saya akan tunjukkan slide saya. Jadi saya tak nak keluar masuk slide nanti ganggu ya. Kita teruskan, itu adalah kecerdasan pelbagai. Lepas ni saya akan ulas ya. Okay, kita pergi pada gaya pembelajaran di sini kan. Satu lagi. Ada tak gaya pembelajaran? Ada doktor. Siapa? Saya Nur Afika. Okay, silakan Afika. Lama ya. Kejap.
Sebelum dia bentangkan slide ya, saya just nak ingatkan anda semua yang belajar, kalau hari ni dah boleh upload untuk tugasan individu, jurnal kritis tu you boleh uploadkan ya. Ingat jangan buat dalam bentuk PDF ya, bentuk Word saja. Okey, kita lihat rakan anda gaya pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya pada grup 4, bagi definisi gaya pembelajaran, gaya bermaksud style ataupun cara, maka gaya pembelajaran adalah merujuk kepada cara pembelajaran dalam konteks psikologi pendidikan. Gaya pembelajaran ini ialah cara seseorang pelajar memberikan tumpuan untuk memproses, mentafsir dan juga memperolehi maklumat, pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman baharu. Cara seseorang individu bertindak balas terhadap dunia sekitarnya. Okey, next slide. Peranan guru dalam memilih kaedah dan aktiviti pengajaran yang sesuai merupakan perkara yang sangat pentinglah untuk menjamin keberkesanan dalam proses pembelajaran. Okey, terdapat 3 gaya pembelajaran yang lebih umum iaitu gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran auditori dan juga gaya pembelajaran kinestetik. Okey, bagi gaya pertama iaitu gaya pembelajaran visual, jenis ni murid memiliki gaya ni jenis yang suka belajar dengan huruf, gambar, teks, benda-benda maujud dan sebagainya. Murid ni lebih cenderung mempelajari sesuatu yang melihat teks yang sedia ada dan lebih suka mempelajari melalui penglihatan. Okey, murid ni, murid yang ada gaya ni memerlukan tulis nota apabila menota untuk mengingati sesuatu dan tidak perlulah penerangan lisan. Sebagai contoh, semasa dalam kelas, Ainu menyalakan semua nota yang dibagi oleh guru dan cuba membuat rujukan yang berbentuk teks dan gambar untuk menambahkan pengetahuannya terhadap pembelajaran. Okey, seterusnya gaya auditori. Okey, gaya ni merupakan jenis pembelajaran yang menekankan pendengaran, perkataan dan arahan lisan. Okey, seseorang murid perlu mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika mempelajari sesuatu. Selain itu, murid yang menggunakan jenis ni akan mengukuhkan ingatanlah dengan mendengar semula rakaman pita audio dan juga mengajar murid-murid serta berbincang dengan guru. Sebagai contoh, Rashid ni dia tidak menyalin nota semasa guru dia memberi penangan, tetapi dia hanya mendengar saja dan mengingati apa yang diterangkan. Selepas itu, apabila guru memberi latihan kepada mereka, Rashid dapat menjawab dengan baik dengan menggunakan teknik ingat kembali. Okey, bagi gaya yang terakhir iaitu gaya pembelajaran kinestetik adalah gaya yang murid dapat belajar melalui gerak-gerakan untuk mengingati informasi ke dalam otaknya. Murid yang mengamalkan jenis ini memerlukan bahan-bahan pembelajaran yang konkret atau membantu mereka mengingati sesuatu. Okey, murid ni gemar menyentuh dengan bidang objek yang digemari kerana mereka suka terhadap bidang yang dapat memberi pengalaman yang realiti kepada mereka. Sebagai contoh, semasa kelas sains teknologi, guru bawa murid-murid keluar dari kelas dan pergi ke taman bunga. Jadi murid diberi peluang untuk menyentuh dan merasai bentuk-bentuk bunga. Selepas itu terdapat beberapa orang yang melukis bunga yang disentuh tadi, maka murid-murid tersebut merupakan jenis pembelajaran kinestetik. Okey, seterusnya. Okey, bagi gaya model pembelajaran do and don't, terdapat 5 iaitu persekitaran, emosi, sosiologi, fizikal dan psikologi. Okey, bagi faktor persekitaran seperti bunyi, cahaya, suhu dan reka bentuk semasa proses pembelajaran. Ada sesetengah murid lebih suka belajar di tempat yang sunyi dan tiada bunyi bising. Tapi ada juga yang suka yang memasang radio semasa membaca buku. Contoh yang lain seperti ada murid yang suka tempat yang cerah dan suhu yang tinggi untuk pembelajaran yang berkesan. Namun ada yang tidak suka tempat cerah tetapi mereka inginkan tempat yang gelap dan sejuk untuk mencapai objektif mereka. Okey, bagi faktor kedua iaitu faktor emosi seperti motivasi, usaha, tanggungjawab dan keperluan untuk struktur dan fleksibiliti.
Motivasi ni dibahagikan kepada dua jenis iaitu enkristik dan motivasi intristik. Motivasi enkristik ni adalah motivasi yang dipaksa atau didesak untuk mendapatkan ganjaran atau markah yang tinggi. Manakala motivasi intristik ni adalah motivasi yang lebih kepada dorongan dalaman seperti keperluan, sikap dan emosi yang semula jadi yang menyebabkan mereka turut serta dalam proses pembelajaran. Okey, yang ketiga sosiologi yang dipengaruhi oleh diri sendiri, rakan sebaya dan lain-lain. Terdapat murid yang suka bersendirian dan juga dengan sendiri tanpa bergaul dengan orang lain. Mereka percaya bahawa lebih mampu belajar tanpa gangguan orang lain. Selain itu ada juga murid yang suka belajar dengan berpasangan, berkumpulan. Hal ini mereka lebih rasa belajar dengan kehadiran kawan baiknya dapat berinteraksi dua hala. Okey, bagi faktor keempat iaitu faktor fizikal. Seperti persepsi panca indera, makanan dan minuman, waktu atau tempoh belajar dan pergerakan. Seseorang ni menggunakan kesemua panca indera dalam proses mengingati maklumat. Sebagai contoh, melalui auditif dapat membantu murid mengeluarkan bunyi, mendengar, mengingati semasa proses pembelajaran. Okey, visual ni membolehkan murid belajar melalui pengamatan kepada asosiasi visual yang kuat dan cenderung Afika, ini bukan dun undun ya. Ini kita kenali sebagai model gaya pembelajaran done and done ya. Oh, okey, maaf Pak. Done and done ya. Jangan dimelayukan ya. Okey, done Model and done. pembelajaran done and done ya. Cuba lihat di situ. Okey. Ada lagi tak? Ada Boleh ringkaskan sikit? Okey, bagi psikologi ni tak perlu. The next slide. Yang ni lah. Oh, okey. Habiskan penjelasan anda tadi. Yang psikologi ni, murid mengamalkan gaya pembelajaran inklusif, suka belajar dengan cepat dan tidak suka membuat sebarangan persediaan awal. Manakala murid bersikap relaktif ni, murid ni lebih berhati-hati semasa membuat sesuatu dan memikirkan dengan lebih mendalam sebelum melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Itu je. Okey, cukup. Okey, pelajar ya. Ada satu terima kasih ya. Afika dengan siapa tadi? Siapa Saya dengan je. Afika dengan? Saya je. Afika, okey. Terima Okey. kasih Afika. Boleh kongsi slide dengan rakan-rakan anda? Berikan pada Azrin ke? Azrin masukkan ke? Boleh. Kongsi slide ya. Okey, saya buka slide saya. Tunggu sekejap. 1 minit, sekejap. Ada lagi kumpulan ke yang saya minta bentang? Azrin ada lagi ke? Kalau ikutkan hari tu ada satu lagi kumpulan untuk kecerdasan emosi. Oh, okey. Ada kumpulan bersedia ke kecerdasan emosi? Ada tak? Okey, tak apa, saya tunjukkan slide saya dulu tunggu ya. Tak boleh nak present, kenapa ni sekejap ya. Kenapa tak ada present? Belajar boleh nampak slide ke belajar? Boleh doktor. Boleh doktor. Alright, thank you. Alright, okay. Dengar sini ya, sekejap saya ulang sedikit apa yang dijelaskan oleh rakan anda tadi ya. Okay, this is my slide. Dan masa nanti saya akan masukkan ya. Okay, sebenarnya anda boleh cari dalam mana-mana website ya, tak ada masalah ya, sama saja ya. Okay, di sini tentang kecerdasan sebelum modifikasi, sekejap. Ini tak perlu ulang lah ya. Okey.
kecerdasan dekat sini ya. Kecerdasan pelbagai ini adalah teori yang diasaskan oleh Howard Gardner ya pelajar. Jadi jangan lupalah nama ni Howard Gardner ya. Jadi dijelaskan bahawa manusia ini mempunyai pelbagai kecerdasan. Dan kalau anda lihat diri anda sendiri pun anda ada kecerdasan yang anda kadang-kadang tak sedar ya. Maybe anda bijak bercakap, bijak berbincang, bijak berkomunikasi, bijak berpidato. Di situ anda ada kecerdasan sebenarnya. Jadi apakah kecerdasan anda di situ? Kalau anda bagus dalam aspek matematik ya, bagus dari segi pengiraan, sangat cekap ya, macam siapa tu, siapa pelajar Malaysia dulu, Adik Putra kan, sekarang dia dah dewasa kan, dia mempunyai kecerdasan dalam bidang matematik. P. Ramlee mempunyai kecerdasan dalam bidang muzik ya. Jadi dinyatakan di sini ya, sebagai seorang guru harus tahulah macam mana kita nak meningkatkan kecerdasan seseorang pelajar. Begitu juga kalau di dalam konteks family ya, ibu bapa mesti find out apa kecerdasan anak dia. Dia suka dengan alat-alat muzik, bila menyanyi ke dengan alat-alat muzik gitar ke piano, dia begitu cepat ya untuk mempelajarinya. Sebenarnya dia ada kecerdasan muzik di situ. Jadi ibu bapa perlu beri dorongan lah. Jangan ibu bapa tengok anaknya ada kecerdasan matematik tapi dibiarkan saja, lama-lama kecerdasan itu tidak dikembangkan di situ. Jadi kita kena find out apa kecerdasan yang ada pada diri kita. Mungkin kinestetik ya, Nicole David dia ada kecerdasan kinestetik. Okey, dia dia main squash kan. Kecerdasan kinestetik di situ. Okey, kita lihat di sini dipengaruhi oleh faktor baka, budaya dan penyesuaian individu kepada persekitaran. Dia katakan baka disebabkan oleh kemahiran yang dilatih tubikan juga ya. Siapa ni nak masuk ni sekejapnya. Akan anda ni sekejap. Okey. Okey, ini dikatakan kecerdasan itu boleh dipelajari, boleh ditingkatkanlah. Maksudnya kita latih tubikan seseorang individu itu supaya kecerdasannya semakin bertambah baik. Kalau anda lihat contoh-contoh video dekat YouTube kan, kanak-kanak pada peringkat umur 5 tahun sudah boleh bermain alat muzik dengan begitu baik kan, betul tak? Ada yang boleh bercakap tentang geografi dunia dengan begitu bagus. Kadang-kadang kalau kita lihat kecerdasan ini dia terdapat dalam satu-satu aspek. Matematik ke, geografi ke, muzik ke, dia lebih fokus pada satu-satu aspek. Kalau dia ada lebih 2, 3 itu memang satu anugerah untuk dia lah ya. Okey, ini dikatakan apa yang boleh baca dekat sini ya. Okey, kita pergi terus. Balik saya nak buat rujukan lah. Ini dah dijelaskan oleh rakan anda tadi ya. Linguistik ni dah tentulah yang berkaitan dengan bahasa kan. Bahasalah. Anda bijak untuk mengarang ayat, okey. Anda bijak untuk berkata-kata, bersyair, berpuisi pun linguistik juga Kalau dia kecerdasan intrapersonal ni macam mana kecerdasan intrapersonal? Ini awak tahulah kinestetik ni pergerakan. Saya ambil contoh dekat sini ya. Di sini diringkas sekejap. Okey. Sorry. Okey, linguistik di sini ya, nampak tak? Okey, menggunakan bahasa dan juga kata-kata bijak dalam mengarang, for example secara lisan ataupun secara penulisan. Mana ni dah hilang pula. Ini dikatakan matematik tadi. Ini salah ni, bukan matematik sih. Ni slide ni salah, jangan ikut ni. Ini dah tertukar ni sebenarnya. Melodi, irama ni muzik sebenarnya, jangan ikut ya. Saya ambil ni. Ini okey. Okey, interpersonal itu hubungan anda dengan orang lain ya. Maksudnya you boleh berinteraksi, boleh bekerjasama antara seseorang dengan orang individu yang lain. Itu yang dikatakan interpersonal. You boleh mempengaruhi orang lain ya. For example, politician, of course lah dia ada kecerdasan interpersonal, betul tak? Dia dapat mempengaruhi orang lain. Seorang guru, seorang counselling, dia pun ada kecerdasan interpersonal. How about intrapersonal? Intrapersonal ni dia lebih kepada keyakinan diri dalam diri dia sendiri ya. Jadi intrapersonal ni dia lebih suka kepada bersendirian, maybe seorang penyair, maybe kita boleh kata dia ada kecerdasan intrapersonal ya. Jadi kita lihat dia ni ada pegangan hidup, prinsip yang tersendiri dinyatakan di sini ya. Dan doesn't mean kalau interpersonal tu tak ada pegangan hidup, ada juga. Tinggal lagi dekat sini dia tidak mahu menunjukkan diri dia lah, kecerdasan interpersonal dekat sini ya.
Okay, kita lihat di sini naturalist ni dah tentulah disukakan kepada alam-alam sekitar dia, flora dan juga fauna, termasuklah juga yang pencinta alam, binatang, semua itu naturalist lah. Okay. Ada tak apa-apa yang you nak confuse dekat sini? Okay, existentials ni apa dia? Kita tengok di sini. Di sini dia sudah ringkaskannya. Okay. Boleh baca dahulu. Orib. Okay, di sini bagaimana guru menjalankan tugasnya dalam aspek pengajaran iaitu membentuk kecerdasan pelajar. For example, guru banyak memberi tugasan seperti pelajar itu bermain dengan words game kalau pada peringkat sekolah rendah kan. Kalau pada peringkat sekolah menengah, maybe dia berikan dalam bentuk buku, alat-alat tulis, diary, dialog dinyatakan di sini, ceramah, bercerita, perbahasan, debate tu. Okey, kecerdasan logik matematik nampak dekat situ. Dia boleh baca kat sini kesilang kata, mengira. Okey. Ruang kat sini, dia boleh baca kat situ apa yang dimasukkan dengan ruang. Kinestetik lebih kepada pergerakan saya dah kata tadi pergerakan, sama ada dia bersukan, maybe dia ni seorang yang suka gym rama pun juga satu pergerakan lah, menari, berlari, melompat, menyertai aktiviti dan lain-lainnya. Jadi kalau cikgu nak galakkan pelajar-pelajarnya untuk bergerak, maybe dalam subjek bahasa Melayu atau subjek sejarah, dia suruh pelajar lakonkan, buat satu pergerakan kan, atau benakan sesuatu supaya pelajar itu menggunakan aktiviti yang berasaskan kepada pergerakan fizikal dia. Okay, kecerdasan interpersonal, nampak lihat di situ. Okay, dia berinteraksi dengan seseorang individu dengan individu yang lain, yang boleh kita katakan melakukan kerja-kerja kumpulan, perbincangan. Jadi di sini kita boleh galakkan pelajar-pelajar untuk ikut sertalah dalam projek-projek yang diadakan di sekolah ke, di universiti ke, acara-acara yang berhubung dengan masyarakat, perhimpunan, perkumpulan dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar kecerdasan interpersonal ni dia lebih suka memimpin sesuatu kelab, sesuatu persatuan, dia suka nak berurusan dengan pihak lagi satu, pihak yang lain lah. Intrapersonal, nampak tak di sini? Dia lebih suka bersendiri. Okey, nampak tak di situ? Dia lebih suka bersendiri. Ada yang dikatakan mereka ni suka bahaya. I tak pasti mereka suka bahaya ke tidak, tapi kalau dah bersendiri itu, of course lah dia akan memikirkan tentang sesuatu lah Sebab dia berfikirkan tentang, okay, I think I can do this. Tetapi dia tidak suka nak ekspreskan diri dia secara terang-terangan. Okay, naturalist di sini nampak tak? Dia sukakan pada flora dan juga fauna. Okay, ini pelajar-pelajar seperti geografi. Okay, dia sukalah untuk melihat alam sekitar, orang-orang yang suka, individu yang suka pergi melancong kan, melihat gunung ganang, tumbuh-tumbuhan, lautan semua, dia suka kat situ. Dia suka di sini sesuatu yang memberi satu ketenangan berasaskan kepada alam semula jadi, ciptaan Tuhan. Okay, boleh baca kat situ. Existentials, di sini lebih kepada nilai kepercayaan dia terhadap kehidupan atau terhadap dikatakan kepercayaan dia terhadap dirinya sendiri, terhadap agama, itu dikatakan existentials. Nampak tak kat situ? Okey, boleh baca kat situ. Okey. Jadi di sini kalau soalan tanya, dia akan tanya bagaimana guru meningkatkan kecerdasan pelajar. Ini adalah jawapan dia lah. Bagaimana guru meningkatkan kecerdasan pelajar. Jadi guru perlu find out terlebih dahulu apakah kecerdasan yang terdapat pada anak muridnya. Tak bolehlah dia kata pelajar ni tak minat muzik, zoom dia pergi latih tubi pelajar ni dalam bidang muzik kan. Dia perlu tahu kecerdasan. Begitu juga dengan parents. Parents perlu tahu kecerdasan anak ni di bidang mana. Matematik ke, muzik ke, kinestetik ke, dia perlu tahu. Adakah pelajar anak dia ni lebih kepada interpersonal, hubungan dengan orang lain. Okey, maksudnya dia suka bekerjasama dalam kumpulan, dia suka berkawan, dia lebih kepada interpersonal. Okey, jadi di sini guru apa perlu dibuat oleh guru
Tempat di sini pertama tingkatkan keyakinan. Okay, you can do it. Dia kata you can do it, you memang bagus dalam bidang music for example ya. Jadi di sini seperti Adi Putra dahulu masa kecil kan, bila parents tengok dia ada kebolehan dalam bidang matematik, parents mula mendedahkan dirinya dengan audience kan, betul tak? Dirinya dengan audience, pihak Universiti Melaya pun tengok bagaimana dia belajar, didedahkan supaya pelajar ni timbul keyakinan pada diri dia. Dan kita tengok di sini guru perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran lah. Kalau dia tengok pelajar ni suka dalam aktiviti pergerakan, banyakkanlah aktiviti pergerakan ya. Kalau dia tengok pelajarnya lebih kepada kesenian, muzik dan sebagainya kan, lebihkan kaedah-kaedah yang lebih kreatif dekat sini. Okey, supaya pelajar itu dikatakan tidak bosan lah. Okey, then saya terpaksa cepat, saya nak habiskan topik-topik yang akan datang ya. Lebih, ada beberapa topik lagi ya pelajar. Dia boleh baca dekat situ ya. Okay. Ini dia masuk kecerdasan emosi. Okay, sebelum ada siapa yang bentang kecerdasan emosi ya? Siapa? Sepatutnya kumpulan 3. Ada ke? Sedia ke tak? Sebenarnya kecerdasan emosi nampak tak? Di sini adalah kebolehan anda mengawal diri anda sendiri dah. Mengawal emosi anda ataupun mengawal emosi orang lain. Dia ni dimasukkan dalam kecerdasan pelbagai juga sebenarnya. Iaitu kecerdasan interpersonal dan juga intrapersonal dalam lingkungan itu sebenarnya ya. Jadi dia ni dikaitkan sebagai satu aspek lah, sebab kecerdasan emosi ini perlu diambil kira ya, perlu diambil berat kerana di sini bagaimana manusia mengawal emosinya sendiri dan dia juga boleh ya memahami emosi orang lain. Itu yang dikatakan dengan kecerdasan emosi ya. Sebab itu dikata dia merangkumi kecerdasan interpersonal dan juga intrapersonal. Okey. Jadi di sini kecerdasan emosi ini sangat penting ya, kerana bila dia ada kecerdasan emosi, dia tahu untuk menyesuaikan emosinya dengan situasi-situasi yang tertentu. Takkanlah dalam masa situasi gembira dia nak menangis, betul tak? Dalam situasi menangis dia nak gembira. Jadi dia mempunyai emosi yang boleh dia balancekan dengan mengikut persekitarannya lah. Ini yang dikatakan pelajar itu tahu untuk mengawal ya, mengawal rasa marahnya, mengawal rasa sedihnya ya. Kadang-kadang dia perlu juga meluahkan rasa sedihnya untuk menghilangkan dia punya tekanan. Ini dikatakan kecerdasan emosi. Okey, cuba lihat di sini ya, bullet yang kedua. You boleh dengar ke suara saya guys? Pelajar boleh dengar tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Bullet yang kedua ni ya. Guru perlu sensitif memerhatikan perbezaan emosi dalam kalangan murid-muridnya. Kerana you perlu ingat bila you menjadi seorang guru, dalam kelas nanti ada ramai murid, pelbagai murid dari pelbagai macam-macam lah, pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai jantina ya. Jadi pelbagai emosi ada, pelbagai fizikal ada ya, pelbagai pemikiran pun ada. Jadi you akan lihat masing-masing emosi yang sangat berbeza. Jadi guru-guru yang lebih sensitif ini kadang-kadang dilihat saja air muka pelajar, dilihatnya you punya behavior, dia tahu you dalam keadaan yang sedang sedih, sedang happy dan sebagainya. Ini adalah kebolehan guru lah ya. Guru yang berpengalaman saya rasa dia akan lebih bertindak dengan cepat ya, sebab dia dah katalah dia dah bekerja lebih daripada 20 tahun hari-hari berdepan dengan pelajar yang macam-macam emosi. Dia tahu untuk mengawal lah atau bertindak ke atas emosi-emosi pelajar yang berbeza-beza di sini ya. Okey, dan ini yang dikatakan guru perlu memberi perhatian secara serentak. Tidak perlu terlalu bergantung kepada kaunselor. Dan jadi bila anda menjadi seorang guru, kalau anda lihat pelajar anda selalu murung, tak semestinya you hantar terus pada seorang kaunselor. You pun boleh membimbing pelajar tersebut ya pelajar. Sebab tu you ada kecerdasan emosi dekat situ lah. You memahami emosi orang lain. You boleh ni dikata nampak tak kat sini. Boleh untuk mengasihi diri sendiri dan orang lain dari segi perasaan dan emosi dan kemampuan untuk membezakan tahap-tahap perasaan seseorang lah. Okey. Tak perlu you baca sendiri this one ya. Saya tak perlu sentuh panjang. Jadi kita sentuh tentang emosi, you boleh kaitkan dengan Goleman ya pelajar. Meyer dan Salovey ya. Nampaklah tu Meyer dan Salovey menggariskan ciri kebolehan membagikan emosi itu kepada apa dia kata? Kepada 4 dia kata. Menerima emosi, menggunakan emosi anda untuk bantu berfikir, memahami emosi dan menguruskan emosi. Okey. Saya nak awak buat rujukan lah dekat rumah kalau kita tak sempat ya. Saya ada lagi
Ini Selove, Selove dan Mia. Nampak tak situ? Boleh baca dekat situ. Okay. Then I go to yang emosi tadi, ada pelajar nak tunjuk ke dia punya slide? Kalau ada boleh lah. Ada ke sebagai tambahan? Kumpulan mana? Ada ke? Saya tanya ni, ada ke kumpulan? Ada doktor. Ada. Okey, sekejap. Sebelum tu saya habiskan yang ini dahulu, gaya pembelajaran. Okey, gaya pembelajaran tadi rakan anda dah jelaskan. Di sini gaya pembelajaran kita bagikan kepada 3 yang utama. Visual. Visual ni you lihatlah mata, auditory, dengar dan juga kinestetik. Itu punya pergerakannya pelajar. Kalau visual ni macam yang saya tunjukkan dengan slide ni, your friend just now, your friend tunjukkan slide dia kan. Apa yang you nampak dekat depan mata you dalam bilik darjah ke dalam kuliah, that is visual. Maybe you punya pensyarah, you punya cikgu tunjukkan apa, gambar-gambar yang bergerak, okay. Ada pelajar, kalau peringkat pelajar sekolah rendah, kalau kita lihat mereka sukakan sesuatu yang visual dan juga auditory. Maksudnya ditunjukkan satu gambar, pelajar tengok gambar tu yang berwarna-warni besar dan warna-warni pula disertai pula dengan bunyi-bunyi yang macam-macam, ada bunyi itu bunyi ini. Jadi pelajar itu jadi menariklah untuk berminat dan mempunyai perhatian terhadap pembelajaran. Jadi ini peranan guru lah ya untuk mempelbagaikan gaya-gaya pembelajaran. Okey, sama ada digunakan visual, auditory dan satu lagi tadi kinestetik. Kinestetik ini pergerakan lah. Kalau dalam kelas tu semuanya aktif-aktif ya, energetik semuanya, jadi gurunya terpaksa membuat aktiviti lebih kepada pergerakan lah. Katalah satu kelas tu semuanya pelajar sains sukan ya, pelajar sains sukan ni justru bergerak, dia aktif kan. Lebihkanlah pergerakan di dalam pembelajaran tersebut. Okay. Okay, you can read this one. Ini dikatakan ya pada bullet yang pertama nampak setiap pelajar itu mempunyai gaya belajar yang berbeza-beza ya. Dikatakan ada pelajar dia akan belajar matematik dan kita lihat sambil dia belajar itu dia akan mendengar muzik kan. Jadi dia suka menelaah, dia suka untuk memahami sesuatu subjek matematik itu dengan disertakan dengan apa? Gaya auditory ya. Okay, ini dikatakan, nampak tak dekat sini, you boleh baca bullet yang kedua. Dibantu oleh alat-alat visual, kumpulan, nampak perbincangan. Okay. So, ini definasi tadi, gaya ni style lah ya, cara. The way you belajar. Ada orang dia suka belajar dengan keadaan yang bising. Ramai ke? Saya tak suka belajar dalam keadaan yang bising ya. Saya punya style, saya suka belajar, tak ada orang lalu lalang sebelah saya seorang diri saja. Kalau orang lalu lalang pun saya rasa saya sangat terganggu. Okay, jadi saya akan cari satu bilik kecil daripada saya kecil sehinggalah ke sekarang ya, saya suka apabila saya buat sesuatu, saya akan cari satu tempat yang tak ada seorang pun yang akan tengok saya. Saya do something, belajar ke, saya nak mula research ke, saya lebih suka bersendirian lah dan tidak ada satu bunyi pun yang akan mengganggu saya. Walaupun bunyi lagu, saya tak suka Tapi ada juga orang yang dia suka belajar, dia akan letak headphone dia ke, earphone dia ke, dia akan mendengar lagu. Ada juga cara macam tu. Bagi saya, bila saya belajar sesuatu yang serius, saya tak suka disertakan dengan lagu. Tapi ada juga pelajar-pelajar yang saya tengok suka dengan lagu. Okey, macam anak saya, dia belajar, saya tengok, oh sentiasa dengan lagu ni, saya pun jadi ada, dia ni boleh belajar dengan lagu, saya tak boleh. Jadi ada cara-cara yang berbeza di antara setiap individu. Azrin, bagaimana gaya belajar you Azrin? Azrin? Dengan lagu juga. Suka dengan lagu ya, tak tahulah ni style orang muda ni dia suka dengan lagu. Saya suka dengan lagu tapi bukan sesuatu yang perlu saya berfikir secara kritis. Kalau saya sedang membaca sesuatu yang tidak kritis, saya suka sertakan dengan muzik. Tapi kalau saya sedang betul-betul concentrate ya, saya takkan sertakan dengan lagu. Sebab tu saya kata gaya tu berbeza-beza. Punita, how your style? Yes, Punita? Tak boleh dengar lagu doktor. Langsung tak boleh dengar lagu. Kalau masa bunyi kucing langsung tak boleh kan ya? Yes. Ini dia katakan dia tak boleh dengar betul-betul sunyi untuk dia belajar. Jadi dia lebih fokus. Jadi kita tak boleh nak bezakan cara kita dengan cara orang lain.
Ada orang dia suka belajar dalam keadaan macam mana, dia tutup mata ke, dia tutup telinga ke. Tapi kadang-kadang saya pengalaman saya sebagai seorang guru, saya tengok dia ni macam dia tak pandang pun dekat depan ni, tapi rupanya sebenarnya dia mendengar. Jadi dia lebih menggunakan dia punya kemahiran mendengar dekat situ. Dia tak ada pandang sangat kat depan tengok whiteboard ke masa di sekolah dulu ya. Tapi saya tengok dia ni cekap, pandai pula budak ni. Saya kata ini dia lebih menggunakan dia punya kemahiran mendengar. Okey, ini yang dikatakan anugerah seseorang lah ya. Dengan mendengar tu dia dapat dia dapat mempelajari tu suatu dengan lebih fokus rupanya. Itu juga dengan orang buta, kita lihat kan orang buta kan kemahiran mendengar ni sangat baik kan, betul tak? Okay, then done and done ni bukan don't and don't ya. Okay, tolong baca teori-teori ni lah, done and done di sini dan juga teori Cobb kat situ ya. Done and done menunjukkan bahawa menjelaskan bahawa gaya pembelajaran sebagai satu cara daripada rangsangan lah persekitaran, emosi, fisiologi dan juga psikologi. Okay, saya tak nak jelaskan di sini. Ni adalah dia punya belajar di sini ya, gaya-gaya pembelajaran dibagikan kepada kinestetik, auditori dan juga visual. Visual ni macam-macam cara lah. Kalau you sebagai seorang guru, you boleh gunakan perindah, grafik, gambar, graf. Auditory ni dah tentulah you menggunakan bunyi kan. You bercakap pun auditory juga kan. Okay. Kinestetik di sini lebih kepada aktiviti-aktiviti pergerakan. Termasuklah juga rangsangan model-model you bawa pelajar tu keluar ataupun you bawa mereka melawat ya. Mereka kan suka sesuatu yang tidak terkurung lah. Kalau kita auditory visual ni kita lebih kepada dalam bilik kuliah kan. Tapi kinestetik ni dia lebih suka pada pergerakan luar. Okay. Then I go to next one ya. Sekejap. Mana dia saya. Kita nak pergi ni. Dah habis dah kita punya topik ya. Okay, modifikasi tingkah laku. Mana saya tinggal saya akan cover kemudian ya. Okey, modifikasi ni satu topik lagi satu ya. Oh, sebelum tu ada pemprosesan maklumat. Ada tak sesiapa yang bersedia untuk pemprosesan maklumat? Ada tak? Ada tak Azim? Tak ada. Okey, tak apa. Kita lihat di sini, ini pemprosesan maklumat ni, itu bagaimana you all anda semua ya memproses sesuatu maklumat yang anda dapatlah. Ini dikatakan bila anda dapat saja satu-satu maklumat ya. Apa yang dimaksudkan dengan pemprosesan maklumat ini adalah satu aktiviti berkaitan dengan mental otak anda ya. Jadi otak itu dia menerima maklumat, disimpan dan juga dikeluarkan semula. Jadi sama ada maklumat itu dalam jangka masa yang pendek atau jangka masa yang panjang. Kalau jangka masa yang pendek ya, anda tak boleh simpan maklumat itu dengan lama lah. Jangka masa yang panjang, for example saya kata okey, saya nyanyi lagu negaraku. Why you boleh sambung lagu negaraku ya? Why you boleh sambung lagu negaraku? Kadang-kadang bila you dengar satu lagu dari radio kan, you boleh sambung lagu itu. Sebenarnya you dah simpan maklumat itu dalam jangka masa yang panjang. Mengapa berlakunya satu jangka masa yang panjang di sini? Kerana you melakukannya tanpa you sedar, you lakukannya secara berulang-ulang. Okey? Daripada sekolah rendah pun nyanyi lagu negaraku sehinggalah ke hari ini di perhimpunan pun lagu negaraku, dengar dekat radio, dengar dekat mana-mana, semuanya lagu negaraku. So you boleh ikut lagu itu, ini yang dikatakan you menyimpan maklumat tersebut dalam konteks jangka masa yang lebih panjang, bukan jangka masa pendek. Jadi apa yang berlaku dalam jangka masa pendek seperti saya bercakap sekarang ni, you dengar sekejap lepas tu you lupa. Mengapa berlaku lupa? Kerana pertama berlakunya gangguan. Gangguan bunyi, gangguan bising. Yang kedua, you are not fokus. Bila you tak fokus, yang ketiga, you tak fokus, you tak boleh nak ingat semula maklumat. Yang seterusnya, mengapa you tak boleh simpan dalam jangka masa yang panjang? Sebab you tak mengulang-ulang maklumat tersebut. For example, bila saya kata saja teori Skinner, you ingat, okay, teori Skinner ni dia mengambil Skinner menggunakan model peneguhan peneguhan positif negatif itu dengan menggunakan tikus sebagai satu sampel kajian dia lah. Jadi tikus tu dimasukkan dalam balang. Dan balik you pun baca, you praktikkan peneguhan ini kepada adik you praktikkan kepada anak murid you praktikkan kepada anak you. You sentiasa menggunakan teori ini dalam life you. Bila you sentiasa mengaplikasikan this teori, jadi maklumat itu diproses, disimpan dan juga dikatakan dikeluarkan semula bila you perlukan. Ini yang dikatakan sebagai jangka masa yang panjang. Maklumat tu dibentuk
dan disimpan dalam jangka masa yang panjang. Jadi jangka masa panjang ni sangat penting lah. Kalau you hari ni you belajar, saya ajar you, ini bila saya tanya semula apa itu teori hierarki masa, you lupa. Mengapa you lupa? Sebab first you tak buat ulang kaji. Yang kedua saya pula tak bertanya. And then yang ketiga tak tanya, tak keluar pula dalam soalan. Yang keempat you tak aplikasikan that maklumat. Of course lah you akan lupa. Tapi kalau you mengaplikan teori tersebut, bila you menjadi guru, you applykan, I percaya teori itu akan kekal lah selama-lamanya dalam you punya ingatannya. Lihat di sini, sama macam komputer lah dia kata ya. Kita kata komputer ni memang bijak pandai lah ya. Masukkan data, nampak tak? Simpan dalam hard disk. Lepas tu you buka balik yang disimpan dalam hard disk tadi. Macam itulah juga otak you ya. You dapat, lepas tu you simpan, you keluarkan semula. Ini dikatakan you codekan. Ini dikatakan pengkodan ni you codekan. Codekan, lepas tu you simpan, you keluarkan semula. Ini dikatakan bagaimana maklumat itu diproses oleh aktiviti-aktiviti mental kita lah, mental manusia ya. Okay. Ini terdapat berjenis-jenis kod di sini. Di sini you perlu faham lah kalau dia kata structural, phonemic, semantics ya. Ini lebih kepada proses yang CTM fokuskan suatu rangsangan, lebih kepada rangsangan lah. Ini lebih kepada bunyi, ini lebih kepada perhatian terhadap sesuatu maksud. Jadi bila you dengar saja bunyi tu, you dah tahu dah. Ini okey, you dah kodekan bunyi tu. Oh ini bunyi operator, you kata. Okey, ni bunyi ambulans, ni bunyi apa. You sudah ada kod tu kat situ. Jadi walaupun you tak nampak pun ambulans tu, tapi you tahu itu bunyi kereta polis, itu bunyi ambulans. You sudah tahu belajar. Okey, we go to, ini dikatakan tadi, ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, saya dah jelaskan. Okey. Ini bagaimana maklumat tu dikeluarkan semula. Okay, ini dikatakan bagaimana nak lakukan penyimpanan maklumat dalam ingatan jangka panjang. Excuse me. Okay, ini dikatakan lakukanlah latihan sekejap. Saya offkan saya punya aircon sekejap. Sekejap ni. Sekejap saja. Kita sama sikit lagi. Latihan ya. Saya akan berikan slide ni, I try my best ya untuk bagi pada anda semua lah. Slide-slide yang penting saya akan berikan ya. Okey, pembelajaran bermakna di sini dikaitkan dengan kehidupan you lah. Apa yang saya dah kata tadi, you applykan that theory. Ini tadi sudah hilang. Mana tadi? Okey. Nampak tak? Bagaimana kita nak simpan maklumat itu dalam jangka masa yang panjang. Okay? Bila you belajar, yang you kaitkan dengan persekitaran you kaitkan dengan pengetahuan sedia ada you. Of course, maklumat itu menjadi lebih bermakna kepada you. For example, you tengok saja gambar, oh you teringatkan something. Kenapa you teringatkan something? Sebab you teringat apa yang dijelaskan oleh seseorang, maybe kan. Okay, jadi gambar tu you relatekan pula dengan family you relate pula dengan pengalaman-pengalaman you masa lepas. Jadi you kata okey lah. Bila you nampak saja satu scenery, ini dikatakan sesuatu yang sangat bermakna dalam diri you. Sebab itu you boleh mengingat sesuatu itu dalam jangka masa yang panjang. Ataupun kalau you mendapat satu-satu case lah, for example bila seperti for example emergency case you mendapat penyakit ke, you mendapat kemalangan ke, you mendapat sesuatu yang menyedihkan, dia akan menyimpan suatu maklumat itu dalam jangka masa yang panjang ya. Okey, ini yang dikatakan ia bermakna dalam diri you. Okey, nampak tak di sini how you organize you punya maklumat tersebut. Okey, di sini jelaskan macam mana you nak susunkan maklumat tersebut ya. Termasuklah chunking. Kat chunking ni dia penggumpalan penggumpalan dipanggil Dia ada banyak jenis kat sini antaranya teknik mnemonik kat sini
teknik mnemonik kat sini dia ada bagilah beberapa contoh loci, paired, rima dan juga akronim. Macam A for apple. Ada pelajar yang dia hafal formula kan dan menggunakan A for what, B for what, C for what. Ini digunalah perkataan-perkataan itu dalam membentuk satu ayat. Okey. Berasaskan dia punya permulaan huruf itu ya. Ini ramai dilakukan oleh pelajar-pelajar sains sebenarnya. Okey. Okey. Kalau kita lihat kat sini nampak tak? Untuk menghafal benda, backward, rima, berdasarkan abjad kat situ katalah anda nak lihat. Okey. Sebab-sebab kedatangan British ke Tanah Melayu. Okey. Pertama, faktor politik. Ini dia kata faktor sosial. Lepas tu faktor ekonomi. Jadi PSE. PSE itu P for what? S for what? P for what? You create sendirilah untuk you punya pemahaman sendiri ya. Itu untuk pelajar yang for example pelajar-pelajar yang aliran social science kan, dia akan menggunakan cara yang seperti itulah. Okey. Ini disentuh tentang mengapa bila kita belajar tiba-tiba terdapat gangguan menyebabkan kita menjadi lupa. Ini lupa ni sebenarnya masalah yang sangat berlaku selalu berlaku dalam kalangan pelajar. Mengapa dia terlupa? Atau kita pun tak belajar pun kita lupa. Mengapa? Sebab sebenarnya kita tidak fokus kita tidak fokus ataupun ada maklumat-maklumat baru yang masuk, jadi maklumat lama tu jadi hilang. Ini dikatakan retroaktif kat situ ya. Maklumat baru mengganggu maklumat lama atau maklumat lama mengganggu maklumat baru. Jadi dia tidak organisekan maklumat di situ, that's why dia menjadi lupa. Sebenarnya penyakit lupa ni kalau kita lihat orang tua-tua dia cepat lupa kan. Maybe disebabkan oleh faktor umur kat situ kan, faktor pemakanan ke. Tapi bagaimana nak elakkan lupa? Kalau lihat ada juga orang tua-tua yang ingatannya cukup baik ya. Kalau lihat nenek anda, kalau anda tanya, dia masih lagi ingat zaman dia remaja, zaman dia kanak-kanak, dia ingat kenapa nenek ni tak lupa. Ada juga you lihat nenek-nenek yang dah berusia lanjut ni dia dah jadi nyanyuk kan. Mengapa dia jadi nyanyuk Mengapa yang nenek A ni dia sangat bagus ingatan dia, yang nenek B pula dah jadi nyanyuk. Jadi kita perlu fikirlah, merangsang kita punya minda otak kita ni selalu. Antaranya kita banyak membaca. Untuk elakkan kita jadi pelupa lah, banyak membaca. Okey, banyak mengaji, banyak berzikir. Okey, you suka membaca, menelaah semua ilmu. Jadi gangguan lupa itu boleh dielakkan ya. Belajar ya. Jadi sebelum tidur tu baca something. Jangan you baca benda-benda yang tak betul pula kan. You baca sesuatu yang berilmu kan, supaya you tengok supaya you mengingat semula apa yang you telah belajar. Kalau you tengok orang tua kan dia baca surat khabar, that is very good for them. Biarkan dia baca surat khabar. Okay. You tak baca surat khabar sebab you boleh dapat semua dalam dalam mana-mana website, YouTube, sinar harian, berita harian, semuanya ada, newspaper kan, semuanya ada dalam you punya komputer kan. Macam mereka tak tahu nak gunakan mereka beli, mereka baca. Biarkan atuk nenek you baca, bagus ya, untuk mengaktifkan minda mereka ya. Okey, then saya nak cepatkan habis ni ya. Okey, saya pergi kepada boleh belajar kita express sikit boleh? Boleh. Boleh tak? Berikut tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh. Dengan nota nanti dulu ya. Okey, kita sebab esok sebab semalam hari kejuaraan kan, yang di Agung kita tak ada kelas. So hari ni saya terpaksa speed ya. Dan saya sangat berharap minggu depan sudah minggu ke-14 kan pelajar? Yes doktor. Doktor. 14 minggu depan? Minggu Last week kan? Ya doktor. Ya betul doktor. Minggu depan saya nak buat ulang kaji lah. Jadi saya harap minggu depan you all bersedia dengan semua teori-teori yang telah dipelajari ya. Saya akan tanya lah. Okey, jadi hari ini kalau boleh saya nak habiskan semua topik-topik yang tertinggal. Ada juga topik yang saya rasa saya boleh skip tapi I try my best lah to finish it all ya. Okey, kita lihat kat sini modifikasi tingkah laku. Apa yang dimaksudkan dengan modified? Modified ni you adjust lah. Adjust lah tingkah laku tu. Mengapa kita kena modify tingkah laku ni? Sebab kita mahu suatu tingkah laku itu ke arah suatu yang kita suka. Okey, kalau saya sebagai ibu bapa, saya nak tingkah laku anak saya ke arah yang kita suka.
kalau anda sebagai seorang guru, anda pun nak tingkah laku pelajar anda ke arah yang anda inginkan. Jadi kita nak modify lah tingkah laku dia dekat situ. Cuba lihat di sini. Okey, bagaimana nak mengawal tingkah laku seseorang individu itu, dia kata kita gunakan konsep peneguhan. Soalan ini saya ada tanya dalam forum, kalau tak silap saya. Ada kan? Dalam forum. Jadi konsep peneguhan ini you boleh tengok contoh teori Skinner. For example kan, Skinner memberikan peneguhan positif, dia ada dua peneguhan. Ingat tak saya kata tadi menggunakan kajian ke atas tikus. Tikus dimasukkan dalam satu bekas, tikus itu tekan loceng, akhirnya loceng itu dia tekan loceng, makanan keluar, tikus akan lakukan sekali lagi. Okey, jadi dia bagikan kepada peneguhan positif, satu lagi kepada peneguhan negatif. Dan juga ada pula dipanggil sebagai dendaan. Okey, positif of course lah, sesuatu yang you suka. Yang negatif ni dia tarik. Jika anda tidak lakukan ini, anda tak dapat bermain bola. Jika anda tak siapkan kerja rumah, mak kata, you tak boleh bermain bola. Jika you tak kemaskan bilik you, jika you tak buat ni, I tak boleh bawa you keluar. Tengok wayang petang-petang ini. Jadi you takut, jadi you lakukan. Jadi dendaan ini lebih menyakitkan pula ya. Jadi Skinner mengatakan peneguhan itu penting dalam mengubah tingkah laku seseorang ke arah tingkah laku yang kita mahukan ya. Okay, next slide. Nampak tak di sini? Okay, you can read there. Okay, ini yang dikatakan tadi ya. Nak memperbaikilah, kita nak modify tingkah laku dia tu, sebenarnya kita nak baiki tingkah laku dia yang suka mencuri tu, kita nak dia tak mau mencuri lagi. Dia takut, dia malu nak mencuri, dia takut nak mencuri, dia sudah baiki tingkah laku dia. Jadi kita berikan dia satu peneguhan sama ada positif ataupun negatif. Ini yang dikatakan dendaan atau ganjaran ya pelajar. Okey, boleh baca kat situ. Okay, for example, saya berikan satu pujian. Okay, very good Azrin, you sudah lakukan sesuatu yang terbaik as monitor. Saya kata, dan ramai pun pelajar rakan-rakan pun kata, okay Azrin very good jadi seorang monitor. Awangku pun bagus akan menjadi seorang monitor. Banyak perkara yang dibantu oleh kedua-dua monitor saya ini. Jadi saya berikan dia satu peneguhan. Saya tak berikan dia hadiah. Sorry Azrin, saya tak berikan satu hadiah awangku. Tapi saya berikan satu peneguhan positif kepada dia. You are the best monitor for this semester. How you feel Azrin dengan awangku? Apa you rasa kalau semua rakan kata you are the best monitor? Apa you rasa? Ikhlas lah ni. Azrin? Azrin? Lebih bermotivasi. Lebih bermotivasi. Dan you rasa you sudah biasalah dengan kerja-kerja yang saya bagi, betul tak kan? You text saya berikan arahan, you sudah biasa dan you rasa lebih ada keyakinan diri, betul tak kan? Betul. Awangku, how you feel awangku? Jadi monitor setakat ni satu semester? Sebelum ni introvert dia sudah jadi extrovert. Bagus. Okay, you tengok Punita. Siapa yang bentang tadi? Punita kan? The first slide just now. Punita kan? Ya doktor. Punita, how you ini oleh rakan-rakan mencari bahan. Okay, saya kira very good. Share your slide with others. How you feel Punita? Untuk buat yang lebih terbaik pada masa akan datang? No. Thank you. You are good. Bagus. You ada motivasi. How you feel? Proud. Dia rasa bangga. Keyakinan diri meningkat? Ya, meningkat. Okay. Ini yang saya katakan. Di sini dulunya kita berikan peneguhan. Janganlah Punita bentar nanti you kata you beri sesuatu yang negatif pada dia. Jadi beri dia satu semangat, motivate dia. Jadi bila kita motivate, kita punya monitor, mereka akan jadi lebih baik lah. Nanti dia akan find out ni, siapa yang tak hantar surat, tak hadir ni, hantar sekarang sebelum doktor ambil tindakan. Jadi dia bekerja dekat situ. Jadi bila banyak sangat kerja dilakukan, dia rasa dia ada sedikit power. Okay, dia ada dia diberi kuasa oleh pensyarah untuk lakukan sesuatu dan dia rasa dia dipercayai. Itu yang paling penting.
saya percaya dia boleh buat. Sebab tu saya beri kerja kepada saya punya monitor dua-dua orang ini. Jadi bila kita rasa diri kita dipercayai, kita rasa satu kepuasan diri. Saya percaya ke anda. That's why saya beri amanat ini kepada anda. Tanggungjawab ini kepada anda. Betul tak Azrin, awangku? Azrin, awangku. Betul doktor. Selalu saya berikan amanat saya pada Azrin dan juga awangku. Jadi saya tengok mereka adalah monitor yang terbaik untuk semester ini. Okay, very good. Okay, then we go to this one. Okay, ini yang dikatakan anda tak sukalah peneguhan negatif ini tak menyenangkan hati anda. Nampak tak? Okay, ini suatu yang maybe words yang tak menarik digunakan. You nak lakukan sesuatu tapi you tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab itu sebagai balasan kepada tindakan you. Jadi kita modify you ke arah yang lebih baik. Jadi kita berikan sesuatu yang negatif. Jadi saya kaitkan dengan Skinner lah tadi. Okay, now we go to you boleh baca lah kat sini, saya tak payahlah nak bacakan untuk anda. Anda baca, saya bagi anda masa. Okay, baca cepatnya. Okay, ini dikatakan. Nanti balik you baca teknik-teknik ini sebab saya tak boleh nak jelaskan semua, tak cukup masa. Kalau baca, saya akan bagikan slide ni. Nanti masa ulang kaji kita akan tengok sekali lagi pelajar. Tengok dahulu slide ni. Ini dikatakan kalau remaja tu dia ada masalah major ataupun masalah minor. Masalah minor ni lebih kepada diri dia sendirilah. Dia malas belajar, dia tak suka belajar dan dia tak menimbulkan masalah pada orang lain pula. Tapi kalau masalah major, remaja ni maybe dia mempengaruhi kawan-kawan dia lain. Saya ponteng, awak pun kena ponteng jugalah. Dan dia pun sebagai ketua untuk membuli orang lain. Jadi ini dikatakan dia melakukan satu masalah major kat situ. Jadi cikgu berusaha untuk mengubah tingkah laku dia lah kat sini. Ini dikatakan mengapa berlakunya masalah-masalah tingkah laku ini banyak faktor lah. Adakah faktor sekolah, adakah faktor agama, adakah faktor budaya. Di sini boleh dibahaskan sebenarnya. Faktor budaya ni kalau dia terdedah dengan amalan budaya yang membuli, dah tentulah dia, dalam keluarga pun membuli, di luar pun dibuli kawan-kawannya, di luar sekolah pun dia akan membuli pula orang lainnya yang dikatakan dia jadi dia punya culture kat situ, budaya kat situ. Sekolah, maybe sekolah tu tidak mementingkan disiplin, maybe hanya mementingkan akademik saja, pun juga boleh kita katakan antara faktor yang akan menimbulkan agama mana pula tadi. Agama kat sini dia salah tafsir. Okay, agama kata jangan buat macam ni tapi dia berlawanan arah daripada apa yang ditetapkan oleh agama ataupun kepercayaan dia punya ikut kepercayaan bangsa dia ke, budaya dia ke, diri dia ke. Jadi di sini agama dan kepercayaan ini sebenarnya semua agama ni membentuk anda ke arah yang baik, bukan yang ke arah yang tidak baik. Okey, saya tak nak sentuh ini lagi. Okey, ini boleh uraikan lah. Hampir habis dah ya. Nak habis hari ni kalau boleh. Penyelesaian masalah ni tak ada apalah, lebih kurang sama saja imajinasi anda. Nanti saya akan sentuh mana tertinggal-tertinggal ni dalam ulang kaji pada minggu depan. Ini sebenarnya lebih kepada kritis dan kreatif sebenarnya. Okay, saya nak pergi yang akhir di sini. Balik, tolong baca apa itu kritis, apa itu kreatif ya. Baca. Saya nak you cari apa itu kritis, apa itu kreatif dan apa itu didaktif, apa itu induktif. Okey, ini dalam slide yang ini ya. Tolong baca ya. Kreatif, kritis, induktif dan juga didaktif. Dan kita pergi yang last. Situasi. Aggression ni agresif lah ya. The last one. Okay, ini lebih kepada motivasi ya belajar. Iaitu motivasi ni terbagi kepada intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik lebih kepada dalaman, ekstrinsik lebih kepada luaran.
Okey, dalaman ni akan mengubah sikap you lah, dalaman lah. Saya tak beri you hadiah tapi saya banyak mempengaruhi you punya emosi. For example, saya kata you belajarlah untuk masa depan you. Saya banyak berikan you kata-kata semangat. Saya banyak you berikan you nasihat, contoh-contoh yang baik untuk you. Jadi you rasa betul juga cakap individu ini untuk saya berubah. Jadi saya tak beri you dalam bentuk wang ringgit, piala ke, harta benda tak ada, tak bagi basikal ke whatever, tapi saya lebih kepada intrinsik, lebih kepada dalaman, itu dia katakan intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Okey, nampak tak kat situ? Ini yang dikatakan arousal lah sebagai satu dorongan untuk you bergerak. Ini sebenarnya lebih kepada konteks motivasi ya. Motivasi ini sebagai satu kuasa sebenarnya, kuasa yang menggerakkan anda untuk mendapatkan sesuatu yang anda inginkan. Itu yang dimaksudkan sebagai motivasi, sebagai satu kuasa penggerak. Itu saja. Saya gunakan dua perkataan, kuasa penggerak. Itu dikatakan dengan siapa yang menggerakkan anda sebenarnya. Dalam konteks sekitaran anda, sama ada parents anda ke, cikgu ke, kawan ke, adalah yang menggerakkan anda untuk achieve something ya. You punya goal setting tu you dah bentuk, tapi yang menggerakkannya tu siapa? Sama ada secara dalaman ke, luaran ke, itu yang dikatakan intrinsik atau ekstrinsik ya. Nampak tak dekat situ? Satu kuasa, nampak tak? Kuasa yang menggerakkan, kuasa yang mendorong anda untuk mencapai sesuatu. Ini dikatakan anda cuba belajarlah. Saya tak tahulah anda belajar ni sebab apa ya. Sebab apa anda belajar? Adakah parents ada tak rotan kat sebelah, bagi hadiah? Tak ada kan? Mengapa you belajar ya awangku? Awangku? Parents hari-hari sebut ke tak sebut? Macam mana? Tak sebut pun tapi ya bagus. Kesedaran dalam dirinya sendiri. Parent pun tak ada masa nak cakap, oh belajarlah awangku, belajarlah, belajar. Mungkin parent cakap sekali, dua kali, betul. Tapi you pada you punya niat you, semangat you untuk menjadi untuk achieve something lah. Maybe kita dah tahu ya. Apa you boleh share sikit tak? You you punya goal setting ya awangku? Matlamat hidup. Jadi tak dengar, nak cakap apa tak dengar. Pencipta, nak cipta apa? Cipta roket. Oh, baguslah, masuk inovasi. Okey, besarkan diri anda dengan pertandingan-pertandingan inovasi. Okey, cari grup untuk satu idea yang kreatif, yang tidak lagi digunakan oleh orang lain lagi. Dan then you masuk mana-mana pertandingan peringkat UPSI for example kan. Jadi you ada idea-idea you untuk you kembangkan. Nah, kalau you rasa you tak boleh bergerak seorang, you kena bentuk kumpulan. Okey? Bagus ya. Jadi dia ni seorang yang kreatif. Saya rasa orang tu Zaini ya. Betul? Okey. Kita tahu slide. Sekejap, mana slide saya ni? Wait. Okey, sikit lagi ya. Jadi belajar sekejap. Okey. Okey. Ini yang dikatakan peranan guru lagi lah. Semuanya cerita dalam ni peranan guru, peranan ibu bapa. Jadi bagaimana nak motivatekan pelajarnya, okey, galakkan dia berinteraksi, jangan biarkan dia bersendirian lah. Okey, asyik bersendirian kan dia jadi pula kemurungan kan. Jadi bagi dia bergaul dengan pelajar yang prestasinya bagus kan. Jadi dia akan motivate diri dia untuk menjadi lebih baik lah. Kalau dia tak bagus, kita pun letakkan pula pelajar yang tak bagus sebelah dia, sama-sama tak bagus pun susah juga kan. Macam mana dia nak motivate ke arah yang lebih baik kan. Dia letakkan dia siapa model. So dia cari model-model dalam hidup dia, model-model yang berjaya. Okey, tak kisahlah kalau dia ni suka main bola, carilah model-model pemain bola yang berjaya. Siapa? Jadi dia akan aktiflah untuk bermain bola. Tak semestinya
dia akademik tak bagus, you kata dia tak ada masa depan. No masa depan ni sebenarnya sesuatu yang sangat subjektif lah bagi saya. Tak semestinya orang yang akademiknya baik dia akan jadi seorang orang yang berguna. Jadi it depends on you sebab masa itu berubah, persekitaran you akan berubah. Okay, kalau you ada akademik yang baik, persekitaran yang baik, itu bonus pada you. Tapi kalau you akademik pun tak bagus, okay, maybe belajar pun not so good, you sendiri yang boleh nilai diri kan, tapi you ada kemahiran. Kemahiran ni nanti akan yang membawa pada kejayaan. Okay, you ada kemahiran berniaga, for example. Academic is not so good, okay, tapi you ada satu kemahiran. Kemahiran berniaga lah, saya ambil contoh. Kemahiran bersukan. Okay. Beckham, berapa dia dapat? Ronaldo, berapa dia dapat? Berapa juta dia dapatkan dalam 1 tahun kan? Dah tak kira dah jutaan-jutaan ringgit dia kan? Hanya dengan kemahiran saja kan? Sebab tu saya kata sesuatu yang kita tak boleh jangkakan. Ya? Jadi kita lihat kebolehan yang ada pada diri kita. Jadi janganlah you anggap, oh saya lemah lah bab ni akademik. Doesn't mean that's not the end of the world bagi saya. Tapi kalau you bagus juga akademik, itu sangatlah bagus lah. You ada kemahiran, you ada akademik. That is very good for you. Tapi kalau you rasa prestasi you sentiasa rendah, you cuba baiki pun, you rasa memang you tak boleh nak belajar, whatever lah kan. You cuba cari kemahiran apa yang ada pada you. Kemahiran memasak, tukang masak pun boleh cari duit kan. Boleh jaya dalam hidup, betul tak? Boleh jadi kaya raya kan. Ramai tukang masak di dunia kan. Jadi you tengok kemahiran you di mana. Jadi kita tak bolehlah bergantung akademik saja. Akademik ni you nak dapatkan satu CC, lepas tu kalau you boleh move dengan you punya akademik, you ke depan, ke atas lagi, tak apa. Jangan you dapat you punya CC, you stop. Tak guna juga, betul tak? Jadi okey lah, sebagai asas akademik tu dah ada, bagus. Asas akademik dah ada, lepas tu you top up pula dengan kemahiran you. That is very good. Okay, jadi bagi saya kita perlu ada kemahiran dan juga sebaiknya kita ada jugalah akademik. Janganlah nanti bila kita tak tahu mengira, orang menipu kita pula kan, tak tahu matematik kan. Jadi kita perlu juga akademik. Cara kita nak berkomunikasi dengan orang, bagaimana nak berbahasa, berbincang. Okey, ini semuanya kita orang kata kita lengkapkan each other ya, saja. Okey, then McClellan ni saya tak jelaskan lah. McClellan ni sangat dia ada teori McClellan sebenarnya ya. Okey, boleh baca dekat situ. Ini yang dikatakan bagaimana you nak meningkatkan keyakinan diri lah. You tetapkan matlamat you, your goal setting. Macam saya tanya siapa tadi? Saya tanya awakku, what is your goal setting? Apa matlamat hidup anda? Apakah langkah-langkah? Bila you dah ada goal setting, you akan start dengan langkah. Bila you tak ada goal setting, you jadi blank lah. Apa ni? You blur, you tak tahu nak buat apa. Katalah you kata, oh saya nak belajar sampai ke tahap PhD. Langkah you apa? Okay, saya nak jadi pemain bola yang terkenal di dunia. Apa langkah you? Okay, hari-hari you praktis main bola, you masuk kelab ke, you masuk bersukan ke, whatever lah. You ada langkah, target you dah ada. Okay, saya akan join dengan kelab Selangor kata, sebab saya ada kebolehan, saya ada kecerdasan, kinestetik kata kan. Okay, go ahead, no problem. Okay, and then you katakan mula dan bergerak dalam langkah yang kecil, small group dahulu. Okay, mula bermain, katalah you kata you tak mau belajar, you nak main bola. Okay, silakan. Tapi kalau you kata you nak belajar, okay, you nak belajar, you nak achieve apa? PhD. Okay, you start. Okay, lepas degree, you move ke mana? Diploma, degree, you move to master. Master, you terus, okay, ambil pula PhD you. Jadi you dah target you nak jadi seorang profesor satu hari nanti kan, jadi seorang pensyarah di mana. Jadi you dah ada target you kat situ. Mula daripada bawah. Okay, belajar dahulu macam ni peringkat degree kan. Lepas degree, master. Lepas master, you nak buat apa? Sama buat PhD. Jadi kalau di overseas mereka tak stop belajar mereka sama terus. Jadi macam kita ni di Malaysia ni, kebanyakan ni kalau zaman saya dulu mereka suka stop. Kami ni lah, saya ni semualah suka stop. Lepas saja degree, stop dahulu. Stop ni maksudnya kerja. Kerja cari duit, ada family, stop. Lepas tu baru nak sambung masa. Saya rasa sangat lambat lah macam ni. Jadi saya tak nasihatkan anda buat macam saya. You kena terus. Lepas degree, terus buat master. Lepas master, you terus buat PhD. Then you akan tengok dalam masa umur you 30-an, maybe you sudah ada you punya PhD. Okay, masuk 40 you dah ada profesor madya. Itu yang dikatakan you ada you punya goal setting kat situ. You dengar ke tak dengar ni belajar saya cakap ni? Dengar ke tak dengar ni? Dengar doktor. Dengar. Jadi you kan ada you punya goal setting. Kalau you ada you punya goal setting, you akan tengok target you apa. Ini untuk yang suka pada akademik lah kan. Jadi you ada. Kalau you nak berniaga silakan. You nak berniaga apa dulu? Berniaga kecil-kecilan secara online. Yang you terus. Okay.
pergi pasar malam. Lepas pasar malam meniaga apa. Sekarang PKP tak boleh pasar malam. Saya pula bagi arah pasar malam tak boleh ya. Okay. Jadi you belajar secara online. Kecil-kecilan. Dalam apa konteks yang lebih kecil, skop yang lebih kecil, lepas tu skop yang lebih besar. Okay guys. Saya rasa tak ada apa lagi bab motivasi ni. Sekejap ya. Okay. Habis. Okay. Any question? Saya akan buat ulang kaji pada minggu depan. Mana yang tertinggal tu tolonglah you boleh baca, you nak tanya pun okay, no problem. Okay, saya akan saya stop di sini. Sekejap ya, baca. Okay, stop presenting. Okay, boleh buka slide everybody? Okay, jadi setiap orang mesti ada goal setting masing-masing ya, mesti ada goal setting. Jadikan seseorang itu sebagai you punya model lah. Ini ikut teori Bandura Dia Bandura dia kata ada model you. Siapa model you? Terpulang lah your parents ke, mak you model you ke, father ke, kakak you ke, kakak you dah berjaya seorang accountant, you jadikan dia model you ke kan. Jadi selalunya kalau saya tengok dalam satu family tu, kalau cikgu je semua. Dia ikut model yang atas je. Kalau anak dia doktor, yang kedua pun akan jadi doktor. Tiga pun dia doktor, betul tak? Sebab dia ikut model dia. Jadi you jadikanlah sesuatu itu sebagai you punya model. Okay, ada ya orang-orang yang berjaya ni di banyak model dia. Model dia siapa? Cikgu dia ke, pensyarah dia ke, kan dijadikan model. Model ni maybe dilihat cara orang itu berfikir, cara orang itu bercakap, cara attire orang tu ke, dijadikan orang itu sebagai model dia. Jadi tak payahlah you nak tengok sosial media punya model kan, you cari sebelah you pun ada model you. Rakan you sebagai model you. Betul tak? Maybe awangku jadi model you. Oh, awangku dah mula dulu takut sekarang dah berani. Itu model you, tak ada masalah. Betul awangku boleh? Siapa? Okay awangku. Okay guys, I stop here. Boleh saya tengok anda sekejap? Kita dah tak lama dah lepas ni kita pentaksiran akhir. Lepas tu bye-bye. Saya tak jumpa anda sampailah anda convocation nanti kan. Anda ni dah SEM berapa semua ni? SEM berapa? 3. SEM 3. Kalau saya jumpa lagi pun kalau ya insyaAllah ya, kalau kita dapat jumpa pun masa KPR lah, iaitu masa SEM 8. Saya juga mengajar KPR seminar refleksi. Itu pun tak semua yang akan ambil paper saya, maybe dengan pensyarah lain. Okay, jadi kalau jumpa saya di UPSI, saya tak tahu bila kita akan berada di UPSI, saya tak tahu. Tunggu vaksin ke, tunggu apa, I don't know. Saya juga sedang menunggu arahan daripada UPSI. Jadi anda yang penting jagalah diri buat masa ini, ikut SOP, janganlah pergi ke tempat-tempat yang crowd ya pelajar. Tempat yang ramai orang tu you jangan masuk. Okay, cari tempat yang tak ada orang. Tak ada orang, kita kata biarlah tak ada orang pun tak apa. Jadi seorang diri tu lebih baik lah, lebih selamat. Okay guys, I see you next week. Siapa nak berikan idea ke, nak buat satu rumusan ke, saya akan tanya anda tentang teori. So you tolong senaraikan semua teori yang you dah baca. Saya ulang ya, bermula dengan teori apa ya, teori Piaget, teori Maslow, apa lagi, teori Erikson, teori Freud, teori Kohlberg, teori Skinner, apa lagi, Ebbinghaus. Kena ingat teori-teori ni ya. Sebab bila katalah pentaksiran akhir, kalau dia kata masa tu 2 hari, you tak hafal teori, kelang kabutlah you nak refer teori kan. Kalau masa tu panjang, you ada masa lagi. Okay? Sebab dalam jawapan mesti ada teori. Kalau jawapan you kosong, ibarat macam you copy and paste daripada mana-mana. Saya nak you applykan teori, masukkan dalam jawapan you. Ini dikatakan aplikasi. Okay guys, kalau you rasa jawapan tu sesuai dengan teori Erikson, masukkan Erikson. Kalau you sesuai dengan teori apalah saya tak boleh sebut kan, keluar pula soalan saya kan. Soalan semua dah siap ya, tak ada masalah. Okay, so next week I will ask you about teori. Maybe seorang dua nak cerita tentang teori Maslow ke, seperti Ebbinghaus ke, Erikson ke, Freud ke, Roger Sperry. Tadi Roger Sperry otak kanan dan juga otak kiri. Howard Gardner. Howard Gardner iaitu teori kecerdasan pelbagai. Still remember? Baru lepas just now. Okay, morality Kohlberg. Okay, Maslow, teori hierarki keperluan manusia. Okay, Erikson, Freud, itu semuanya you kena hafal. Berapa teori dah belajar? Banyak kan? Betul? So how you apply this theory? You can apply in your life, dengan adik-beradik you, dengan anak murid you satu hari nanti, dengan your family, you can apply this theory. Bila you apply this theory, dan ingatan jangka panjang tu akan kekal. Bukan ingatan jangka pendek. Okay guys, insyaAllah I will see you next week ya. Masa yang sama, kalau ada perubahan masa I akan bagi tahu Azil.
Dan saya sangat berharap minggu depan tolonglah you janganlah bagi alasan kecuali you ada emergency, then okay. Sebab minggu depan saya akan fokus kepada soalan-soalan yang perlu dijawab untuk soalan pentaksiran akhir. Itu tugasan khas. Itu sangat penting 20 markah. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau anda tidak hadir tugasan khas tanpa sebab yang tertentu, okey, anda dianggap gagal keseluruhan paper ini. Tapi kalau anda kata ada sebab-sebab, saya tak boleh sebutlah kan, emergency kan, for example soal-soal kematian ke, kita tak boleh nak elakkan. Jadi kita sentiasa berdoa semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi jangan jadi ada one student saya last sem, saya call dia. Saya kata mana soalan pentaksiran akhir? Tak hantar juga. Saya call kawan dia pun tak hantar juga. Last saya dinasihatkan oleh akademik, terpaksa gagalkan dia. Sebab saya dah tolong tapi dia sini tak mau tolong dia dan saya tak tahu dia mengulang dekat grup mana. I don't know. Okay guys, tak ada apa lagi ya. Take care everybody. Sudah hampir jam berapa sekarang? 1. Okay, 1:10. Agak lama sikit hari. Okay guys, take care. Stay safe, stay healthy. Okay, sorry. I just want to remind you, sekejap 1 minit. I just want to remind you, please, tolong masukkan tugasan anda. Dah siap, jangan ikut date yang saya bagi. Date itu sebenarnya saya sengaja je letak lama sikit. Tapi kalau you sudah siap, you hantar saja. Sebab saya dah kata, jangan sampai waktu kalau saya kata 10 hari bulan, tiba-tiba my guru buat hal, you tak dapat hantar dan saya tak akan buka lagi tapak untuk anda. Jadi jangan ambil risiko. Okay, saya juga perlu berikan markah slowly. Saya perlu tengok kalau you punya penulisan kritis itu sangatlah teruknya, maybe atas budi bicara saya sendiri, saya akan call you hantar sekali lagi. Okay, sebab tu saya kata hantarlah segera. Kalau you dah banyak nak buat salah, saya pun tak sanggup nak terima ni, saya kata kosong. Jadi saya cuba nak bantu. Jadi jangan hantar last minute. Okay guys, take care everybody. I'll see you next week insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, Dr.